Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya muliakan Cikgu Zaki, rakan saya, sahabat saya. Saya Cikgu Zamri bin Syeddah, guru cemerlang daripada SMK Logam Fatwa, Kota Baru, Kelantan. Dan sahabat saya Cikgu Zaki daripada SMK Bacuk. yang mana untuk sesi yang kedua, yang mana kita akan masuk kepada menjurus kepada paper 1, yang mana menjurus kepada soalan konsep. Soalan konsep yang mana itulah yang berlaku pada ini, yang secara keseluruhannya yang mana kita tengok yang hari ini pelajar akan lost di kertas 1. Yang mana di kertas 2 biasa pelajar akan okey ataupun yang markah okey lah, maksudnya markah yang agak cemerlang. Tetapi bila masuk pada paper 1, so yang mana yang menyebabkan pelajar tadi ataupun pelajar ni yang akan drop dia punya markah dia. So selanjutnya kita tengok lagi lah untuk yang berikutnya. Terima kasih kepada Cikgu Zamri. Di sini slot yang kedua ini kami akan cuba mengupas berkaitan dengan teknik dan taktik soalan kertas 1. Sebagaimana kita tahu bahawa soalan kertas 1 ini adalah soalan yang panggil objektif. Maksud objektif di sini adalah merujuk kepada jawapan. Ini satu bentuk yang dikatakan soalan sebagaimana Cikgu Zamri bagi tahu tadi, bahawa soalan kertas 1 ini boleh dikatakan soalan killer untuk pelajar MA yang mendapat markah yang tak mampu menjawab. Kenapa mereka tidak mampu menjawab? Di sini saya akan cuba mengupas soalan-soalan daripada tahun 2016 sampai 2016. Kami telah mengkaji kerangka soalan dan membuat rumusan untuk dikongsi bersama di bawah nama teknik dan taktik, atau dipanggil tuti lah, untuk soalan kertas 1 SPN 2020. Okey. Untuk berdasarkan kepada kajian atau analisis yang telah kami buat, kami dapat rumuskan bahawa soalan kertas 1 ada 4 bentuk, iaitu soalan bentuk konsep, soalan bentuk rutin, soalan bentuk bukan rutin, dan soalan kebat. 4 bentuk yang kami dapat rumuskan berkaitan dengan soalan kertas 1. Dan bagaimana markah yang diagihkan tersebut, pada kajian kami terdapat 6 bentuk agihan markah mengikut soalan, iaitu yang melibatkan 2 markah, 3 markah, 4 markah. Maknanya ada 1 markah, 2 markah, contoh soalan A dengan B. Ada soalan 1 markah, 3 markah, ada soalan 2 markah, 2 markah. Maknanya berdasarkan kepada analisis ini menunjukkan bahawa markah maksimum adalah 4 markah. Ini untuk kertas 1. Selepas ini pelajar semua akan dapat melihat bentuk-bentuk soalan, soalan konsep, soalan rutin, soalan bukan rutin, dan soalan kebat yang telah dipilih oleh kami untuk dibincangkan bersama dalam sesi ini. Untuk sesi yang kedua ini, saya dan Cikgu Zamri akan mengupas berkaitan dengan soalan konsep. Okey, pada analisis kami buat, tengok soalan 2016, 2017, 2018 dan 2019, kami dapat merumuskan bahawa bentuk soalan konsep ini ada 4. Konsep umum. Bagaimana soalan konsep umum? Konsep tersirat, konsep rutin, dan konsep bukan rutin. Keempat-empat soalan ini, sebut saja soalan konsep, jelas sekali ia adalah terlalu mudah. Nampak macam mudah, tetapi dia memerlukan kemahiran konsep asas kepada sesuatu tajuk tersebut. Ini ada 4 soalan dan cikgu akan cuba berkongsi bentuk-bentuk soalan ini berdasarkan kepada analisis yang telah dibuat oleh kami. Tengok soalan yang pertama. Okey, contoh soalan konsep umum. Okey, soalan konsep umum jelas sekali bahawa soalan itu nampak simple sahaja. Okey,
Raja 1 menunjukkan hubungan antara 3 set, iaitu set A, set B dan set C. Simple sahaja. Okey, tajuk ini, apakah tajuk ini? Okey, sebelum kita menjawab soalan, kita perlu mengetahui soalan ini tajuk apa. Sebab kalau kita tak tahu tajuk apa, maka kita tak boleh nak kaitkan kemahiran apa yang perlu diguna. Soalannya, fungsi yang memeterkan set A kepada set B, A kepada B, dan fungsi yang memeterkan set C kepada set B. Maklumat yang diberi tersebut adalah set A kepada set C adalah HK. Apakah jawapan bagi soalan tersebut? Okey, cuba Cikgu Zamri ulas. Okey, so kalau tengok pada soalan ni, okey, yang mana kalau tengok konsep fungsi hubungan, okey, fungsi gubahan yang mana okey, so set A kepada set B dan kepada set C. Yang mana ini merupakan fungsi gubahan, di mana HK, so set A kepada set C yang dibagi adalah HK. So soalan yang pertama menyatakan fungsi yang memeterkan set A kepada set B. Okey, so ini merupakan soalan konsep umum. Yang mana sini pelajar kena faham apakah function ataupun fungsi gubahan. Yang mana kalau tengok pada sini, kalau kita menghafal dia, kita silap. Yang mana K ke kiri, K, H ke kanan. Jadi maksudnya dia punya function atau fungsi yang memeterkan set A kepada set B adalah fungsi K. Dan untuk yang mana untuk daripada set B ke set C adalah fungsi H. Jadi itu dah punya, dan kita tulis jawapan kita dah K, X. So dari segi peraturan kita, yang mana kita tulis K kurungan X merupakan satu tanda fungsi. Okey, dan untuk yang mana NMA itu kalau pelajar tengok yang mana satu markah, yang mana tidak no multiple answer yang mana kita benarkan pelajar buat satu jawapan saja, yang mana kalau buat dua jawapan, contohnya pelajar buat K dan H, maka dapat kosong markah. Okey, jadi dia punya terima untuk satu jawapan saja, dan untuk B kita, jawapan kita adalah H untuk satu X. Sebab dia punya B fungsi yang memeterkan set C kepada set B, so dia inverse lah, yang mana H minus satu dah kuasa dan satu K. Dan markah sama, yang mana satu markah no multiple answer. Untuk menjelaskan lagi, nak menambahkan lagi sedikit berkaitan dengan markah yang diperuntukkan tersebut, iaitu NMA. Di sini cikgu cuba melihat. Okey, maksud NMA maksudnya non multiple answer. Maksudnya pelajar tidak boleh memberi dua jawapan atau lebih. Hanya itu sahaja jawapan. Mungkin ada pelajar yang kata, cikgu bagaimana saya letak K sahaja? Itu atas pertimbangan daripada pihak pemeriksa, sama ada dibenarkan atau tidak. Tetapi mengikut skema saya bagi, mesti tulis dalam bentuk fungsi. Sebab ditanya fungsi. Okey. NMA yang lebih yang kedua, iaitu set B kepada set C adalah H, maka C kepada B adalah songsangan bagi H. Itu jawapannya satu sahaja. Untuk ingatan pelajar, pastikan bahawa kalau jawapan berbentuk simple soalan konsep umum ini, jangan beri lebih daripada satu jawapan. Kerana jika bagi lebih, anda dikira salah. Walau bagaimana sekalipun, kalau bukan soalan bentuk NMA, pelajar dibenarkan membuat jawapan tidak lebih daripada 4 jawapan, pilihan jawapan. Mana pemeriksa akan memilih jawapan yang betul dan jangan lebih daripada 4. Jika lebih 4 daripada yang betul, dikira salah. Itu adalah contoh soalan konsep umum yang perlu pelajar ketahui. Walaupun satu soalan, tetapi jelas menunjukkan di sini bahawa soalan ini walaupun nampak macam simple, tetapi kalau kita tidak ingat konsep fungsi gubahan, maka kita tak boleh menjawab. Ini kita takut soalan konsep. Dia takut bukan kerana pengiraan, kerana markah 1. Markah 1 dan NMA. Salah jawapan salah. Mana pelajar cemerlang takut soalan begini. Kerana kita tidak tahu jawapan kita itu betul atau tidak. Kalau salah, salah. Kerana di sini dah salah silap tulis, otomatik 2 markah sudah hilang. Maknanya ini yang kita
dipanggil, menyebabkan kertas satu ini satu soalan yang agak mencabar dan ramai pelajar yang dapat makan. Okay. Sebab tu kalau pelajar tengok yang mana penggunaan kalkulator untuk paper 1 sangat-sangat kurang kerap. Jadi banyak kepada ungkapan. Okay. Ungkapan yang mana penggunaan kalkulator tu sangat-sangat kurang lah. Okay. Jadi pelajar kena banyak mengetahui konsep-konsep algebra lah. Paper 1 ni adalah algebra, okay, daripada konsep-konsep algebra yang mana menjadi ungkapan Y, kaji formula dan sebagainya. Itulah yang bermain kepada trend soalan yang terdahulu dan yang akan datang, insyaAllah lah, yang mana dia banyak kepada ungkapan. Jadi pelajar kena mahir sesangat, okay, bila jumpa soalan yang berkaitan dengan ungkapan. Okay, seterusnya bagaimana konsep soalan yang tersirat. Okay. Kita tengok yang seterusnya, soalan tersirat. Kita nampak di situ, tengok tajuk apakah soalan itu. Okay, satu kali tengok, itu kita nampak bahawa itu ada simbol pengamiran. Okay. Apa yang tersirat di sebalik konsep tersebut? Ini jadi jelas sekali bahawa untuk soalan ini sebagai cikgu dah boleh beritahu, tak boleh guna kalkulator lah. Sebab dia ada sebutan P dan Q. Ini bentuk salah konsep tanpa kalkulator, hanya memerlukan pemahaman terhadap konsep tersebut. Cuba tengok bagaimana strategi kita menjawab. Pertama sekali, kita tulis dahulu ungkapan, okay, supaya kita dapat melihat bagaimana maklumat-maklumat itu dikumpul. Biasa kita guna konsep 3K, kumpul, kaedah, kira. Biasa saya gunakan kaedah bit supaya akronim itu kita dapat ingat. Bila tengok soalan admit, ingat 3K. Apa 3K? Kumpul. Apa kumpul? Kumpul maklumat. Okey. K yang kedua, kaedah mana kita nak guna? Fikir kaedah mana nak guna? Formula ke? Atau panduan ke? Atau apa-apa yang perlu kita nak guna? Dan yang ketiga, kira. Maklumat dan kemahiran digabung menjadi kira. Sebatikan dalam minda, kita guna konsep 3K. Kumpul maklumat, kaedah mana nak diguna, dan kita kira. Sentiasa berfikir begitu kerana supaya kita dapat menjawab dalam disiplin pengiraan yang lebih baik. Okey, tengok kumpul maklumat dahulu. Di sini panduan dia. Kamera MS sama dengan M kosong HX dx tambah dengan kosong N HX dx. Itu gambaran panduan dia. Bila kamera MN sama dengan yang kosong lah. Okey, maka masukkan maklumat yang diberi. Okey, MN Q P tambah kosong N. Di mana tersiratnya? Yang tersiratnya adalah kosong N. Mungkin pelajar tidak perasan, kaitkan dengan soalan N kosong je. Di situ tersiratnya. Kalau pelajar terus jawab Q tolak P, itu dianggap jawapan, maka pelajar silap. Kerana dia cuba menguji pelajar berdasarkan kemahiran tersiratnya, kosong N itu dicari. Soalan dia nak adalah N kosong. Di sini jelas sekali bagaimana dia cuba mengelirukan pelajar berkaitan soalan tersebut. Walaupun 2 markah, tetapi memberi kesan kepada jawapan. Sebabnya kalkulator tak boleh membantu, hanya bagaimana kita memahami konsep tersebut. Okey, maka diberi, dia melihat kepada jawapan. Dia tengok P tolak Q bagi 2 markah, dan jika dia tengok di sini, okey, dua markah. Okey. Dan bagaimana untuk dapat 1 markah? Jika pelajar salah jawapan, ada nampak Q tolak P, diberi B1 markah. Kerana itu dikira pelajar menjawab tetapi tidak tepat jawapan tersebut. Ini berdasarkan kepada ini menampakkan dengan konsep umum tadi ada beza dengan konsep tersirat. Semuanya tidak melibatkan pengiraan yang kompleks dan tidak melibatkan formula-formula. Hanya panduan dan konsep itu perlu ingat. Okey. Saya silakan Cikgu Zamri untuk mengulas soalan ini. Okey, so yang mana yang penting sama Cikgu Zaki beritahu tadi, yang mana kita untuk bab kameran, pelajar tengok yang ada setengah pelajar yang mana dia dapat buat kameran tapi menggunakan kalkulator. Okay, sebab dalam kalkulator saintifik kita ada function untuk mengira untuk kameran tertentu lah. Jadi kalau keluar soalan macam ni, bermasalah lah.
Okey, yang mana kalau tengok pada akroni yang saya guna dan Cikgu Zaki guna, yang mana kita punya kamera ni, okey, kita guna satu akroni dia, nama dia kutabah. Okey, kutabah dan kutabaha. Okey, yang mana kutabah ni kuasa tambah bahagi, dan untuk kutabaha tu kuasa tambah bahagi darangan A. Ada nanti bila masuk pada bab yang berkaitan dengan kamera, saya akan present lah untuk yang akroni dia. Okey, yang mana saya dengan Cikgu Zaki banyak menggunakan akroni, yang mana untuk pelajar yang belum yang menguasai MA, bila belajar akroni dia rasa lebih dapat menguasai dengan baik. Okey, yang mana kalau kutabah ni dia akan biasa pelajar akan bertukar dengan pembezaan. Okey, mana pembezaan kalau yang mana kuasa tu okey tolak satu, kalau yang kamera dah tambah satu. So yang mana dalam PSO mungkin kita tukar, yang mana saya dengan Cikgu Zaki menggunakan satu akroni, yang mana kalau yang kamera tadi kita guna kutabah, dan untuk pembezaan kita guna datuk, darat dan tolak. Itulah satu ilmu yang saya nak kongsi dengan awak semua, yang mana untuk akroni dia. Okay. Ini soalan konsep tersirat. Bagaimana kalau kita tengok soalan konsep umum? Okey, cuba tengok soalan ini, data ini baca soalan, maklumat degree menunjukkan data tak terkumpul. Maksud tak terkumpul bukan dibuat dalam bentuk jadual. Okey, bermakna di sini soalan ini biasa kita tengok, dalam matematik biasa pun tengok, semuanya kita tengok soalan biasa terjumpa. Okey, ini dipanggil konsep rutin, biasa tengok, nampak macam mudah. Okey, tetapi di sini walaupun nampak mudah, ada pelajar mungkin salah. Apa maksud nilai ekstrim? Ekstrim kalau biasanya adalah lebih kepada lebih luar biasa daripada biasa. Okey, contoh diikut maklumat data ini, kita tengok di sini. Okey, ekstrim itu tengok data tu mana yang lain daripada data-data kebiasaan tersebut, iaitu adalah 65. Itu nilai ekstrim. Okey. Okey, ini pun dikelaskan sebagai NMA. Bila sebut NMA ini, itu jawapannya. Lain salah. Tak jawab yang salah. Dua jawapan salah. Ini satu perkara yang perlu diberi perhatian. Walaupun nampak soalan itu mudah, silap sikit salah. Ini kertas satu. Kalau soalan konsep, berapa dia rutin macam mudah soalan ini. Tapi bila ada NMA, pelajar tidak boleh beri lebih daripada satu jawapan. Itu jawapannya 65. Bagaimana mood? Di sini soalan ini cuba merangkap pelajar. Moodnya ada 4. Ada 3. 13, saya merahkan itu adalah mood dia. Bilangan 13 ada 4. Bilangan 15 ada 4. Bilangan 21 ada 4. Di situ jelas menunjukkan bahawa kemungkinan di situ pelajar confused. Nak ambil semua ke satu? Di sini konsep betul-betulnya, jika moodnya sama, kita kena ambil 3-3. 13, 15 dan 21. Bagaimana jika pelajar jawab 13-15? Salah. Kenapa salah? NMA. Diletakkan bahawa jawapan ini adalah NMA, non-multiple answer, hanya jawapan itu sahaja. Contohnya 13-15 atau 21 pun salah. Sebab atau ni kan salah satu. Koma tak apa, dan tak apa. Mana di sini dari segi aspek skema tersebut jelas bahawa salah. Ini dari segi bagaimana cara menulis jawapan. Contoh bagaimana kita tulis perkataan mood, tak apa, yang penting ada nilai 13, 15, 21. Bagaimana kalau bertukar tulis 15, 3, tak apa. Yang penting ada nampak nombor 13, nombor 15, nombor 21. Satu mata. Selain daripada itu, salah. Kenapa salah? NMA tadi. Bagaimana untuk dapat yang C, median? Susun menaik. Okey. Di sini data tersebut saya dah susun menaik daripada kecil sampai ke besar. Dan apa itu median? Median adalah penengah. Yang mana berada di tengah-tengah. Mana antara 15 dan 15. Dua jawapan. Dan bila berada di antara tersebut, kita kena bahagi dua, jawapannya 15. Ini pun adalah NMA. Jelas sekalinya, apa yang kita takut soalan MA ini, kata satu, kalau banyak soalan NMA, maka peluang-peluang pelajar untuk dapat markah itu umpama sudah tertutup. Kecuali betul. Jika salah, salah. Itu ayat yang mudah sekali. Ini soalan-soalan konsep
yang saya tengok bukan sekadar cikgu sekalipun terlepas pandang apa semua jawab. Kadang-kadang cikgu pun ada cuar sikit salah. Itu betul-betul objektif. Walaupun tidak ABC objektif, tapi ketepatan jawapan itu menggambarkan objektif. Ini adalah soalan konsep rutin yang biasa. Walaupun nampak simple, di mana dia cuba memberi ketegasannya dari segi jawapan pelajar. BTP ada 16. So untuk bab statistik ni macam ni pelajaran senang macam ni je. Kalau nak menguasai dengan baik bab untuk konsep-konsep dalam matematik tambahan ni, kalau tengok buku teks yang di sebelah tepi tu dia ada aktiviti ataupun dia ada bahagian dia punya tahukah anda, dia punya gambar-gambar kartun sebagainya itu, awak baca yang tu. Biasanya normally soalan-soalan kita ambil daripada yang mana yang konsep tepi tu. Kita tahukah anda, macam contoh dia punya mata janjan geometri lah. Yang mana ditanya R tu nilai yang mana kena bersama satu, bersama kosong sebagainya. Dia ambil daripada benda gitu. Kita nampak simple je, kecil je tepi tu. Ada gambar kartun sebagainya, gambar binatang sebagainya. Tahukah anda, tahukah pelajar sebagainya. Awak pun belajar yang tu. Kena belajar itu dan insyaAllah untuk soalan-soalan konsep kita boleh nampak. Macam tadi yang mana yang kata nilai ekstrim. Mungkin kita dapat pandang, kita tahu kira bab statistik, kita tahu kira median. Kira tahu bagi sisi piawai. Tahu kira bagi variable dan sebagainya. Tapi kalau tanya apa itu sisi piawai? Apa dia? Maksudnya apakah kesan pada sisi piawai? Kalau nilai yang lebih kecil macam mana, nilai lebih besar macam mana? Dari segi ketepatan bacaan sebagainya. Apa itu maksud sisi piawai? So kita kena kembali semula kepada buku teks lah, sebab buku teks yang menceritakan lebih lanjut tentang masuk-masuk yang tadi lah, macam contoh nilai ekstrim, sisi piawai dan sebagainya. Banyak yang kita kena tengok balik buku teks dan tengok boleh baca baliklah yang sekitar lalu untuk perkataan-perkataan yang kita jarang jumpa dan jarang kita dengar lah. Contohnya saya tengok yang ni ada satu soalan yang mana dikata untuk peristiwa habisan. Yang mana daripada bab barangkali mudah, yang mana dia ada satu soalan ditanya peristiwa habisan. So kita jarang dengar apa itu peristiwa habisan. Bila tengok daripada buku teks ada, dan dia punya takrifan peristiwa habisan. Kita next untuk soalan berikutnya. Ini adalah soalan konsep rutin yang biasa pelajar tengok. Bagaimana kita nak tengok soalan konsep yang bukan rutin? Soalan masuk bukan rutin ini, soalan ini tak pernah pelajar tengok bentuk dia. Cikgu sendiri pun kebanyakan tidak tengok soalan ini. Soalan kami bincang dan reka soalan ini supaya menampakkan bahawa soalan ini ada kelainan daripada yang lain. Maknanya ini yang betul-betul bukan rutin. Tengok soalan terlepas pun tidak ada, soalan begini tidak ada. Dan tapi di sini melibatkan satu konsep, pelajar kena menggunakan kemahiran matematik untuk menjawab dan memahami soalan ini. Baca soalan dia, graf fungsi kuadratik itu, dan ini adalah pantulan daripada pada paksi Y. Apa maksud pantulan? Pantulan ini kita nak belajar di menengah rendah mesti sama darab pada paksi pantulan. Mana di sini nampak dua soalan, nampak simple saja, itu je soalan. Tanpa nombor. Ini nombor sikit tu. Nombor, nampak tu. Bagaimana kita nak mengolah jawapan itu? Jawapan itu ada di soalan. Tetapi kalau kita tidak faham, nak pilih soalan. Ini satu contoh saya ambil sini. Gambaran dia. Nampak di sini kita nampak pantul ke sebelah sana. Bagaimana supaya kita tidak jadi cuai? Kita buat satu panduan garisan pantulan. M itu adalah negatif 4. Bila dipantul, di sebelah kanan itu M adalah mesti positif. Maka M itu adalah 4. Itu jawapan yang pertama. Kalau kita tak bina garisan pantulan, mungkin kita tak nampak pasangan mana yang diambil. Ini dipanggil strategi kita menjawab. Nampak soalan mudah, strategi itu penting. Sebab soalan konsep ini salah jawab salah. Ini satu perkara yang perlu kita beritahu soalan konsep. Yang kedua kita ambil sini. 2 dipantul kepada negatif N. Mungkin pelajar di sini dia cuba merangkap pelajar dengan nombor negatif tersebut. Mungkin pelajar buat N negatif 2. Bila negatif 2 itu sudah salah. Kerana N itu adalah sudah negatif. Ini jawapannya adalah N sama dengan 2. Ini di sini bagaimana cara soalan itu dibuat, kita melihat, cuba merangkap pelajar tersebut cuai ke tidak. Sana otomatik negatif 4. Mungkin ini pelajar ambil N sama dengan 2. Ini mungkin satu
perkara yang perlu diberi perhatian bahawa bila pantulan itu di sebelah N sudah ada negatif. Mungkin pelajar buat N sama dengan negatif 2. Itu satu perkara. Dan seterusnya bila pelajar dapat jawab M dan N, apa kaitan M dan N itu dengan soalan seterusnya? Pelajar kena kembang membentuk satu fungsi kuadratik di mana pelajar kena tahu apakah nilai yang diwakili oleh 8. Itu adalah pintasan Y. Pintasan Y itu adalah diwakili P. P sama dengan 8. Inilah menunjukkan bahawa di sini walaupun soalan ini ternampak macam simple, tapi oleh kerana pelajar tidak pernah tengok soalan begini, itu masuk bukan rutin, tak pernah tengok, tidak ada dalam buku mana-mana, tidak ada apa-apa, pertama kali tengok di sini katakan. Maka bagaimana kita nak melihat soalan ini supaya membiasakan bentuk-bentuk saja. Paling takut sekali soalan bukan rutin, tak pernah tengok, tak ada dalam buku. Itulah pertama kali tengok. Pelajar tengok soalan SPM, cikgu tak tengok lagi. Pelajar keluar dewan menangis. Soalannya agak susah pelajar cakap. Maknanya mungkin itu soalan tak pernah tengok oleh pelajar. Cikgu sendiri pun tak pernah tengok. Dan tak pernah ada di mana-mana latihan yang dibuat sebelum ini. Itu soalan bukan rutin. Walaupun konsep memang nampak cabaran kepada pelajar, walaupun memang agak tinggi jika soalan bukan rutin. Ini ada contoh-contoh bagaimana markah yang diberi. Okey, di sini dia berbeza pemarkahannya. Saya cadangkan pemarkah begini. Betul 1, 1 markah. Betul 2, 2 markah. Betul 3, semua betul, 3 markah. Maknanya di sini kalau tidak ada syarat NMA, pelajar boleh letak jawapan lebih daripada 1. Berbeza dengan tadi, ada tak simbol NMA, pelajar tidak boleh letak jawapan lebih daripada 1. Yang ini boleh. Maknanya boleh tak boleh ni bergantung kepada peraturan pemarkahan. Saya pun tidak tahu bagaimana markah. Untuk soalan saya buat, saya letakkan begini untuk menunjukkan bahawa bagaimana trend pemarkah itu diberi, dia nampak pelbagai. Tadi ada NMA. Kenapa NMA? Direct. Kalau ni tiada NMA, berapa satu markah? Ini menunjukkan kepelbagaian cara teknik pemarkahan diberi. Yang telah saya kongsi dan bincang dengan Cikgu Zamri. Bentuk-bentuk begini kita perlu bedakan kepada pelajar supaya mereka tahu bahawa bersedia dengan soalan begini. Okay, so yang saya nak bincang sikit untuk yang tadi, bila awak jumpa soalan yang mana cari nilai M, N dan P, so awak kena tulis M sama dengan N sama dengan dan P sama dengan. Okay, so jangan tulis awak tentunya tulis nombor 4 je, 4, K2, K8, jangan kan. Sebab kita punya soalan sekarang ni dia kata cari nilai M, N dan P. So kena di akhir tu tulis M sama dengan N sama dengan dan P sama dengan. Barulah boleh dapat markah penuh. Tak kira semua topik, tak kira semua kertas sama je. Kertas 1, kertas 2 pun sama. Yang mana kena tulis. Okey, dia punya M sama dengan dan N dan sebagainya. Jadi kena ikut dia punya arahan soalan. Okey, berbeza dengan tadi Cikgu Zamri, saya ulas sikit Cikgu Zamri ini. Jawapan ini cuba cara jawapan ini pun memerangkap pelajar. Mungkin pelajar jawab 4 sahaja. Salah. Maknanya dia nak tengok. Tetapi kalau dia ada A, B, C, A katakan N, B katakan N, P katakan dia punya C katakan P, pelajar tidak letak MM pun tak apa. A, B, C, ikut susunan, dikira betul. Kalau yang ini lain. Nampak simple sahaja. Bagaimana cara-cara dia mengagihkan dia punya jawapan ini. Tengok bagaimana soalan itu soal. Bukan kata ada jawapan, kira betul, belum tentu lagi. Kerana tengok cara menjawab. Dia nak tengok pelajar tersebut menjawab soalan atau tidak. Ini satu contoh soalan dah. Okey, untuk ini beberapa contoh, ada 4 bentuk saya beri untuk soalan konsep ini. Maknanya ada pertama sekali konsep umum, yang kedua konsep rutin, yang ketiga konsep tersirat, dan yang terakhir soalan bukan konsep, bukan rutin. Dengan pendedahan ini sedikit sebanyak dapat gambaran kepada pelajar untuk membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Dan di sini ada cikgu cadangkan aktiviti. Ada 4 soalan, semua soalan konsep yang anda tak pernah tengok. Tak ada di dalam buku, tak ada di mana-mana. Sebab soalan saya kami reka. Kenapa kami reka soalan bagi kepada pelajar? Sebenarnya ada pelajar pernah jumpa soalan. Bila pernah jumpa ada soalan pernah tengok. Maknanya pun boleh jawab.
Maknanya soalan-soalan kami sediakan ini lebih kepada bentuk soalan yang kata menjangkakan lah. Sebab saya dah kaji trend soalan satu, kedua, saya nampak bentuk soalan ini tak ada lagi. Okey, itu jawapan dah kami sediakan. Anda cuba jawab, kami tak bincang di sini kerana jawapan dah ada. Ini kami akan bagilah bagaimana idea tersebut untuk menjawab soalan ini. Tengok soalan nombor 1, nampak simple saja. PQ itulah 10 unit, QP itu adalah AI tambah BJ, arah bertentangan. Apa kaitan arah bertentangan itu dengan vektor? Ini satu perkara perlu anda cuba kaji. Yang kedua, ingat kalau 10 apa A dan B? Apa syarat dia? Kena tengok semua. A lebih besar daripada B. Salah letak di situ, salah jawapan. Sebab anda tidak menjawab soalan. Nilai A mesti lebih besar daripada nilai B. Baca betul-betul, boleh gariskan dahulu supaya anda dapat menjawab dengan baik. InsyaAllah anda jawab. Jadikan soalan cikgu ini sebagai satu panduan untuk SPM nanti. Walaupun berkata bukan soalan ini, tetapi kelainan soalan itu adalah penting untuk anda. Biasa buat soalan negeri lain. Semua soalan saya tunjuk ini tidak ada di soalan percubaan di negeri lain. Sebab bila kami reka, orang mana tahu soalan tersebut. Maknanya, tapi saya pengalaman cikgu MA ini mungkin 25 tahun lama MA. Maknanya tahu bagaimana trend soalan itu, cuba untuk soal pada pelajar. Okey, ini soalan nombor 2. Sebelum kita teruskan ini, merujuk kepada soalan sebenarnya dia MA sebenarnya kalau dibandingkan dengan subjek lain, kita rasa MA lebih mudah sebenarnya soalan. Kita dah berjangka dah. Yang mana kalau kita belajar contohnya untuk persama serentak, kita belajar persama serentak, confirm keluar persama serentak, mesti keluar. Macam nombor indeks mesti keluar, segitiga mesti keluar, pembezaan mesti keluar. Jadi kalau yang mana subjek lain mungkin tak keluar sebagainya, kita punya subjek MA dia dah keluar dah. Jadi kita belajar contohnya ukur linear dah. Kita belajar buat jadual, belajar buat dia punya table, dia punya graf dan sebagainya, cara dia punya menukar persamaan bukan linear kepada linear, cari kecungan dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita nanti pun kita boleh buat dengan baik dah. Contohnya paling mudah sebenarnya kalau awak tengok untuk trigonometri bahagian pembuktian. Pembuktian trend belajar tinggal, dia belajar tinggal. Bukan belajar buat, belajar tinggal. Sudah pergi nanti dia tinggal, buat dia belajar tinggal. Sedangkan tajuk tu kalau tengok yang mana 2 markah ataupun 3 markah, so kalau tengok pada ataupun tepan markah dia lah, di mana pelajar menukar sahaja satu ungkapan layak dapat 1 markah. Jadi janganlah kita tinggal soalan yang mana yang kita rasa banyak sebagainya. At least kita boleh curi markah. Itu yang saya amalkan pada saya, dan yang mana kita ada konsep yang sebelum kepada yang tadi tu kita ada last kali kita ada konsep curi markah. Yang mana sekurang-kurangnya kita tengok soalan yang agak panjang sebagainya, kita tahu kita tajuk ni perbezaan, kita ambil persamaan, kita bezakan dia. Sebabnya kalau tengok pada perbezaan, yang mana kalau amal tadi, yang akronim, yang datuk tadi tu, saya rasa tak ada masalah. Kalau tengok yang soalan lepas-lepas, yang perbezaan, persamaan dia, yang ibarat itu yang simple-simple, yang kita boleh beza dengan baik lah. Okey, itulah teruskan dengan berikut. Cuba tengok soalan nombor 2. Walaupun kita tidak bincang di sini, tapi itulah soalan dia. Baca soalan ini, tajuk apa soalan ini? Okay. Satu perkara yang perlu di sini, pelajar tidak tahu soalan ini tajuk apa. Bila tidak tahu tajuk, bagaimana kita nak kaitkan dengan kemahiran yang ada? Ini satu masalah. Bisa nampak lagi satu, pelajar tu tak kenal tajuk ini. Sebab soalan sekali ini lebih kepada menggunakan kemahiran matematik. Ini tajuk yang soalan 2. Jawapan sudah ada, saya berikan di sini. Sebagainya untuk tajuk ini, tajuk hukum linear. Anda kena bina jadual baru nampak pasangan tersebut. Itu jawapan dah ada. Okey, sebenarnya soalan yang ketiga tidak ada. Sini konsep di sini tak boleh guna kalkulator, tak nampak sangat kalkulator kerana dia ungkap saja. Okey, menggunakan pembalik ubah. Dan soalan yang keempat, itu gambaran dia punya soalan. Bentuk-bentuk soalan ini anda cuba praktiskan dan jawapan dah diberi. InsyaAllah dengan 4 soalan ini, walaupun tidak banyak, memberi satu pendedahan kepada pelajar bentuk-bentuk soalan konsep. Okey. Jadi kalau tengok pada soalan tadi, betul lah yang saya berkata tadi, penggunaan kalkulator dalam peringkat 1 sangat-sangat kurang, dan pelajar kena
mahirkan. Sebab tu saya sekarang ni dia kalau buat pengiraan, sebab kalau tengok pada kereta yang sekarang ni, yang kereta saintifik, kita ada satu function yang mana kita boleh kira. Contoh kita ada 2x tambah 4x kurungan x kalau 4 sama dengan 12 sebagainya, kita boleh masuk dalam kereta dan kita boleh kira direct. So yang tu awak kena kurangkan sebab pertama sekali kalau kita guna kereta untuk dapat jawapan dia, kita akan ilmu algebra. Sedangkan kalau tengok pada trend soalan sekarang ni, yang mana jadi ungkapan, yang mana daripada pecahan, nak dari satu pecahan, daripada kiri kanan sama sebagainya, jadi banyak kepada algebra. Jadi saya minta tolong, saya sangat belajar yang mana kepada latihan, yang mana proses matematik tu, okey, yang mana tambah todok, hilangkan punca, kuasa 2 dan sebagainya. Itulah yang paling penting kalau kita belajar MA. Okay, biasanya MA hanya langkah pertama, langkah kedua saja. Yang bawah tu, langkah yang berikutnya adalah ilmu matematik. Jadi ilmu matematik apa? Ilmu yang melibatkan algebra. Okey, jadi saya rasa kita untuk terima kasih kepada Cikgu Zamri untuk slot yang ini. Berdasarkan kepada perbincangan tadi, jelas menunjukkan bahawa soalan konsep ini adalah satu soalan yang begitu agak sukar kepada pelajar. Walaupun nampak konsep, tetapi dari segi agihan markah tersebut memberi kesan kepada pelajar. Biasa pengalaman saya ketika soalan konsep ini, pelajar semula pun tidak mampu menjawab dengan betul. Memberi kesan kepada mereka yang merasakan nampak soalan remeh, mudah. Ini satu perkara. Untuk seterusnya, untuk slot ini saya rasa setakat ini sahaja. Saya dan Cikgu Zamri sentiasa mendoakan anda semua terus cemerlang, dan jangan putus asa. Kerana masa ada lagi 30 hari untuk belajar, dan cikgu sentiasa akan membantu anda. Pastikan bahawa MA ini adalah, jangan anggap MA itu membebankan minda kita, kerana pada pengalaman slot yang pertama tadi, jelas cikgu memberitahu bahawa bergantung kepada kita nak A, nak B, nak C. Di sini satu perkara yang perlu. Dan jadi itulah akhir kata bagi saya, Cikgu Zaki, teruskan momentum untuk dalam MA. Cuba jawab, cuba usaha untuk terus berjaya dalam kita belajar. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.